Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Rahsia Kejayaan Negara. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Rahsia Kejayaan Negara ini terdapat pada muka surat 83 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.2 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, menjelaskan dan memberikan 3 respons terhadap ayat tanya dengan betul mengenai rahsia kejayaan negara. Kedua, mencatat 4 maklumat tersurat dan tersirat daripada teks dialog mengenai rahsia kejayaan negara dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendengar, menjelaskan dan memberikan 3 respons terhadap ayat tanya dengan betul mengenai rahsia kejayaan negara. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat tersurat dan tersirat daripada teks dialog mengenai rahsia kejayaan negara dalam bentuk peta pelbagai alir. Murid-murid, apakah sektor utama yang menjadi penarik minat pelabur asing melabur di negara kita? Ya, antara sektor ekonomi yang menjadi penarik minat pelabur asing melabur di negara kita ialah sektor automotif. Sektor automotif ini merupakan sektor yang melibatkan pembuatan kenderaan. Seperti yang murid-murid dapat lihat pada skrin yang cikgu tunjukkan ini iaitu syarikat Proton di negara kita bekerjasama dengan syarikat Geely dari negara China. Hasilnya, kereta Proton ini telah menjadi sebuah kereta Proton yang sangat hebat iaitu seperti yang murid-murid dapat lihat Proton model X70 dan kereta ini merupakan kereta yang diambil ataupun diubah suai daripada kereta Geely dari negara China yang di sebelah kanan itu. Sangat hebat ya murid-murid. Baiklah murid-murid dapat lihat di sebelah kanan itu Asian Economic Community merupakan pertubuhan negara Asia yang bekerjasama dengan negara-negara Asia untuk membangunkan sektor ekonomi seperti yang murid-murid dapat lihat di situ iaitu Malaysia, Singapura, Laos, Filipina, Indonesia, Myanmar, Thailand, Kemboja dan Brunei serta Vietnam. Dan negara-negara ini merupakan negara ASEAN yang turut membantu antara satu sama lain bagi meningkatkan sumber ekonomi negara. Dan kita dapat lihat di bawah itu sektor pelancongan iaitu kawasan peranginan. Memandangkan sekarang pandemik COVID sedang melanda di seluruh negara, sektor ekonomi pastinya ada memberikan kesan yang negatif iaitu para pelancong tidak dapat hadir ke tempat-tempat pelancongan ini. Seterusnya, kita dapat lihat gambar yang terakhir iaitu cari gali iaitu sumber ataupun sektor cari gali minyak dan gas. Dan syarikat Petronas di negara kita telah bekerjasama dengan syarikat Shell dari negara Eropah dan hasilnya kita dapat menghasilkan ataupun menjana pendapatan negara melalui cari gali iaitu minyak dan gas yang terdapat di tengah lautan itu. Dan hasilnya ekonomi di negara kita pastinya akan meningkat apabila pelabur asing datang ke negara kita untuk melabur.
Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca dan menakul maklumat ini. Baiklah murid-murid, kita dapat lihat maklumat yang cikgu tunjukkan ini iaitu Encik Lauren, rakan baik Encik Zakaria, iaitu ayah kepada Ammar, datang ke rumah Encik Zakaria. Di sini Ammar sedang berbual-bual dengan Encik Lauren. Dan kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri sifat terpuji yang terdapat dalam kalangan rakyat Malaysia. Ciri-ciri sifat terpuji inilah yang menjadikan pelabur asing berminat untuk melabur di negara kita. Sepatutnya kita akan lebih bersyukur kerana pelabur asing mahu meningkatkan ekonomi negara kita. Baiklah, kita lihat yang pertama di situ, bekerja sama. Ciri-ciri ini sangat penting iaitu rakyat di negara kita perlu bekerja sama untuk memastikan ekonomi di negara kita dapat ditingkatkan. Selain itu, dapat juga masyarakat yang berbilang kaum menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Seterusnya, bertolak ansur iaitu ciri yang sangat penting agar masyarakat dapat bertoleransi antara satu sama lain. Seterusnya, berbaik sangka. Setiap rakyat di negara ini perlu berbaik sangka, biarpun berbilang bangsa, budaya dan agama. Dan berbaik sangka ini dapat mengelakkan daripada salah faham ataupun pemahaman yang negatif antara sesama kaum dan juga kaum yang berbeza. Seterusnya kita dapat lihat di sini iaitu saling menerima. Perkara ini perlu diamalkan dalam kalangan rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia dapat menerima kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam kalangan kaum yang berbeza. Seterusnya, saling memahami. Tujuannya untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini iaitu seperti fitnah, salah faham maupun buruk sangka. Dan akhir sekali, saling menghormati. Saling menghormati ini sangat penting supaya dapat melahirkan perasaan kasih sayang sesama masyarakat yang berbilang kaum. Dan kita lihat di situ iaitu maklumat mengenai Encik Lauren ataupun latar belakang Encik Lauren. Yang pertama, sahabat Encik Zakaria. Yang kedua, beliau dari Perancis. Yang ketiga, tujuan Encik Lauren datang ke Malaysia untuk meninjau peluang perniagaan. Itulah sebabnya beliau datang ke negara Malaysia. Seterusnya, sebab memilih Malaysia untuk berniaga kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang hidup aman dan damai. Inilah menjadi faktor penarik ataupun faktor pelabur asing datang ke negara kita untuk melabur, dan hasilnya negara kita akan lebih maju. Seterusnya, mari kita sama-sama mengujarkan dialog berdasarkan watak Ammar dan Encik Lauren dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, di sini murid-murid perlu mengujarkan dialog watak Ammar dan juga Encik Lauren. Di sini juga Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid, iaitu Cikgu Afan telah menyediakan respons yang sesuai berdasarkan ayat tanya. Dan mari ikut cikgu untuk mengujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Encik Lauren, warga negara Perancis. Beliau berkunjung ke Malaysia kerana mahu meninjau peluang perniagaan. Beliau merupakan sahabat baik Encik Zakaria, ayah Ammar. Semasa berada di Malaysia, beliau dipelawak oleh Encik Zakaria ke rumahnya. Ammar berkesempatan berbual dengan Encik Lauren. Selamat datang ke Malaysia. Encik berasal dari mana?
Saya berasal dari negara Perancis. Apakah tujuan Encik datang ke Malaysia? Tujuan saya datang ke sini untuk meninjau peluang perniagaan. Mengapakah Encik bercadang untuk berniaga di Malaysia? Saya bercadang untuk berniaga di sini kerana Malaysia negara yang aman dan makmur. Apakah rahsia kejayaan negara ini? Negara ini maju kerana rakyat Malaysia hidup bersatu padu. Kami mengamalkan sifat yang terpuji. Apakah sifat yang terpuji tersebut? Antaranya, rakyat Malaysia bekerjasama, bertolak ansur, saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Bagaimanakah sifat yang terpuji dapat dipupuk dalam diri rakyat Malaysia? Sifat terpuji dapat dipupuk dalam diri rakyat Malaysia dengan cara ibu bapa mendidik anak-anak dengan sifat terpuji sejak kecil serta menyambut Hari Merdeka untuk memupuk perpaduan kaum. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang terdapat dalam teks dialog ini. Kini tiba masanya murid-murid perlu melengkapkan peta pelbagai alir ini dengan ciri-ciri sifat terpuji yang bersesuaian. Murid-murid, sila rujuk slide aktiviti 1 tadi. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Maksudnya, dalam tugasan ini, murid perlu menyiapkan iaitu mencatat ciri-ciri sifat terpuji seperti yang telah kita baca tadi, iaitu saling menerima, saling memahami, bertolak ansur, saling menghormati, saling menerima kan? Dan di sini murid-murid perlulah menulisnya sifat tersebut dalam peta pelbagai alir ini dan mengikut kesesuaiannya dengan penjelasan di sebelah kanan itu. Ya, di sebelah kanan itu merupakan maklumat tersirat dan maklumat yang berwarna hijau itu merupakan maklumat tersurat. Jadi, murid-murid perlu padankan maklumat tersurat dengan tersirat, iaitu murid-murid dapat lihat di situ contoh yang cikgu beri, saling menerima. Jadi di sini saling menerima untuk apa? Supaya kekurangan dan kelebihan diterima bersama dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Itulah tujuan utama kita perlu saling menerima antara satu sama lain kan? Dan kita lihat maklumat tersirat yang kedua di sebelah kanan itu meringankan beban dan masalah. Apakah ciri-ciri sifat terpuji yang sesuai dengan maklumat tersirat ini? Seterusnya, maklumat tersirat yang ketiga iaitu mengelakkan salah sangka ataupun salah faham. Jadinya di sini murid perlu lengkapkan peta pelbagai alir ini dengan maklumat tersurat iaitu ciri-ciri sifat terpuji yang bersesuaian dengannya dan akhir sekali melahirkan perasaan kasih sayang. Jadinya di sini apakah maklumat tersurat yang bersesuaian ataupun berpadanan dengan maklumat tersirat di sebelah kanan itu melahirkan perasaan kasih sayang. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.